Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Diharapkan kita semua berada dalam rahmat kasih sayang Allah dan semua pelajar sihat dan ceria. Nama cikgu Wan Nur Afzan binti Wan Ismail, guru geografi di SMK Jeli. Pada hari ini, cikgu ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar tentang satu tajuk dan isu alam sekitar iaitu pada bab 9, pemanasan global. Diharapkan semua pelajar dapat yang pertama menyatakan konsep pemanasan global, yang kedua memberi contoh yang menyebabkan pemanasan global, yang ketiga menghuraikan aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global, yang keempat menghuraikan faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global, yang kelima menilai kesan pemanasan global, dan yang terakhir sekali, membahaskan langkah-langkah mengurangkan pemanasan global. Tajuk ini penting untuk kita memahami dan menghayati kerana suhu bumi kini semakin panas. Sedakah anda? Bumi semakin panas, rumah kita semakin tenat. Bolehkah kita hidup di dunia ini sekiranya bumi semakin panas? Fikir-fikir dan renung-renungkanlah. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon ataupun CFC dan bahan-bahan pencemar yang lain seperti debu dan asap. Seterusnya, paparan skrin menunjukkan kesan rumah hijau. Matahari telah memancar pada bumi dan sebahagian haba dipantulkan semula ke angkasa oleh bumi. Sebahagian besar haba ini daripada matahari dipancarkan ataupun diserap oleh bumi bertindak untuk memanaskan bumi. Dan kebanyakan haba yang dipantulkan oleh bumi telah diperangkap oleh gas-gas rumah hijau. Antara gas rumah hijau tersebut termasuklah yang tadi yang cikgu terangkan, CO2, CFC, gas metana dan nitros oksida. Pelajar sekalian, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan pemanasan global. Yang pertama ialah faktor manusia dan yang kedua ialah faktor fizikal. Mari kita lihat dahulu apakah faktor manusia yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Okey, yang pertama ialah aktiviti pertanian. Kenapa? Kerana sesetengah individu ataupun pekebun telah menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan. Tujuannya adalah untuk menyokong ataupun memusnahkan makhluk perosak dan yang kedua untuk merangsang penghasilan tanaman. Namun, hal ini telah menyebabkan pembebasan gas rumah hijau seperti gas metana dan nitros oksida terbebas. Dan seterusnya ialah menyebabkan pemanasan global. Seterusnya, pelajar perlu tahu apakah aktiviti yang kedua yang menjadi punca pemanasan global iaitu penyahutanan. Apakah yang dimaksudkan dengan penyahutanan? Penyahutanan ialah pemusnahan hutan secara kekal. Aktiviti ini telah dijalankan secara besar-besar bertujuan untuk membuka kawasan pertanian, pertempatan dan perindustrian. Sebagai contoh yang mudah kita lihat adalah apabila kita pergi ke Cameron Highland ataupun tanah tinggi Cameron, terdapat banyak bukit yang telah diteroka ataupun ditarak ataupun ditebang bagi tujuan pertanian. Kini, semakin banyak kawasan hutan yang telah diterokai manusia demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Hal ini secara tak langsung telah menyebabkan kerosakan pada ekosistem hutan dan akhirnya menyebabkan bumi kita semakin panas. Selain itu juga, pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar utama telah menjadi faktor pemanasan global. Pada kebiasaannya,
kita dapat lihat pembebasan asap kenderaan bermotor telah membebaskan gas karbon dioksida dan karbon monoksida pada waktu kemuncak di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru pada waktu pagi dan petang. Keadaan ini secara tidak langsung telah menyebabkan pemanasan global semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah kawasan perindustrian ataupun penyumbang terbesar punca pemanasan global. Hal ini dapat dilihat pada kilang yang telah membebaskan karbon dioksida, nitrogen dioksida dan CFC. Pelajar tahukah, faktor pemanasan global juga adalah disebabkan oleh pembakaran terbuka. Apakah pembakaran terbuka? Pembakaran terbuka ialah pembakaran yang dibuat di luar atau proses penghasilan asap daripada pembakaran kemudian dilepaskan ke udara sekeliling secara terus tanpa menggunakan cerobong asap. Biasanya, ia dikesan di kawasan pelupusan sampah, sisa pepejal, kawasan perindustrian, kawasan peladangan dan sisa kebun. Hal ini telah mencemarkan udara, seterusnya menyebabkan bumi kita semakin panas. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat apa pula faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global. Faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global ada 3. Yang pertama, letusan gunung berapi, pancaran matahari yang berlebihan dan kebakaran hutan secara semula jadi. Kita lihat letusan gunung berapi. Proses letusan gunung berapi telah membebaskan gas karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida yang turut menjadi pemanasan global. Pada awal tahun 2021, telah terletusnya gunung berapi di Pulau Jawa, Indonesia iaitu jiran negara Malaysia. Tambahan pula, fenomena sekarang menunjukkan pancaran bumi secara berlebihan telah terjadi. Tahukah pelajar sekalian, menurut sumber NASA, pada tahun 2016 tercatat suhu permukaan terpanas sejak penyimpanan rekod moden bermula, iaitu pada tahun 1980. Peningkatan suhu permukaan adalah kira-kira 1.1 darjah Celsius. Cuba bayangkan pada 10 tahun akan datang. Makin panas kan? Seterusnya, faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global ialah kebakaran hutan secara semula jadi. Cuaca panas dan kering dipercayai punca kebakaran hutan. Menurut Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, kebakaran hutan adalah kawasan berpaya gambut yang menjadi penyebab berlakunya kebakaran hutan. Tanah gambut terdiri daripada bahan organik yang terurai dan menyerap air ketika musim hujan dan apabila musim kering, bahan organik itu akan menjadi kering dan mudah terbakar. Seterusnya menyebabkan hutan kita terbakar. Pelajar sekalian, mari kita lihat apakah kesan-kesan pemanasan global. Yang pertama ialah mengakibatkan peningkatan aras laut. Bagaimana ianya berlaku? Ini kerana pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan telah cair dan meningkatnya suhu air laut. Cuba pelajar fikir apa pula kesan peningkatan aras laut? Renung-renung. Dan kesannya ialah mengakibatkan banjir besar dan hakisan. Selain itu, ia juga telah menenggelamkan kawasan daratan, seterusnya memusnahkan harta benda dan mengancam nyawa. Dan yang terakhir sekali, menjejaskan sumber bekalan air bersih dan makanan. Pelajar sekalian, kesan pemanasan global yang kedua ialah kemerosotan sumber makanan. Hal ini terjadi apabila air laut menjadi panas dan mengganggu ekosistem marin. Bahasa mudahnya adalah hidupan air, iaitu seperti ikan, sotong dan lain-lain lagi. Justru itu, hidupan marin apabila kawasannya panas, dia akan berhijrah ke tempat yang lebih sejuk. Selain itu juga, banjir turut memusnahkan kawasan pertanian dan terdapat juga kawasan telah menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian. Jadi,
Di sini bermaksud kalau kita tanam apa-apa, tumbuhan itu tak akan hidup. Keadaan ini telah mengancam sumber makanan dunia. Contohnya, telah berlaku gelombang panas di Rusia pada tahun 2010 dan 2011 yang telah memusnahkan penuaian bijirin dan telah memberi kesan kepada negara-negara di Afrika Utara. Kesian mereka tak dapat makanan yang cukup. Pelajar sekalian, peningkatan suhu dunia juga telah menyebabkan gangguan cuaca. Apabila cuaca tidak menentu, ianya telah mengakibatkan ribut, banjir besar, ombak besar dan taufan. Selain itu juga, gangguan cuaca ini turut menyebabkan kemusnahan flora dan fauna, taburan hujan tidak menentu, udara menjadi kering dan berjerebu, mudah terbentuk. Terdapat juga kawasan yang telah mengalami kemarau yang teruk. Dan contoh yang terbesar telah terjadi di Pakistan pada tahun 2010 iaitu banjir besar yang telah menjejaskan 20 juta penduduk. Seterusnya, kesan pemanasan global yang terakhir yang perlu pelajar tahu ialah telah menyebabkan masalah kesihatan. Gelombang haba berisiko menyebabkan strok haba dan dehidrasi. Dehidrasi ini ialah kita kehilangan banyak air dalam badan. Selain itu juga, pelajar perlu tahu pemanasan global turut meningkatkan risiko pelbagai penyakit berkaitan haba seperti katarak mata dan kanser kulit. Ianya sangat berbahaya kepada manusia. Seterusnya boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Contohnya, kematian seramai 130 orang di India pada April 2016 akibat strok haba, iaitu cuaca panas yang melampau yang dikaitkan dengan cuaca panas yang sangat teruk di sana. Jadi, pelajar perlu ingat apakah punca ataupun kesan pemanasan global yang perlu kita ingat dan yang perlu kita hafal supaya tidak terjadi pada masa akan datang. Seterusnya, pelajar sekalian, mari kita lihat apa pula langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pemanasan global agar tidak berterusan. Langkah yang pertama ialah kita perlu mengamalkan amalan 5R. Adakah pelajar masih ingat apakah amalan 5R? 5R ialah rethink, repair, reuse, reduce dan recycle. Dalam bahasa Melayu adalah memikir semula, memperbaiki, menggunakan semula, mengurangkan dan mengitar semula. Contoh yang mudah yang perlu kita buat ataupun yang boleh kita buat adalah menanam pokok di sekeliling rumah, berkongsi kenderaan, menggunakan pengangkutan awam seperti bas, teksi ataupun LRT dan kempen bebas plastik. Di sini bermaksud kita boleh apabila kita pergi ke supermarket ataupun pasar raya, kita boleh membawa beg sendiri tanpa menggunakan plastik. Kerana pelajar perlu ingat, plastik lambat lupus ataupun apabila proses perebutan itu adalah mengambil masa yang lama. Selain itu juga, langkah yang boleh diambil adalah dengan kerjasama antarabangsa. Contoh di sini cikgu boleh bagi adalah Protokol Kyoto pada tahun 1997 telah dilaksanakan untuk mengambil langkah yang perlu bagi mengurangkan pencemaran udara dan kesan rumah hijau. Hal ini persetujuan banyak negara untuk mengurangkan pemanasan global. Seterusnya, penggunaan tenaga mesra alam. Apakah tenaga mesra alam? Tenaga mesra alam ialah bahan-bahan daripada semula jadi. Contohnya daripada ombak, air, suria dan angin. Bahan api seperti fosil dan fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu perlu diganti dengan tenaga yang tadi yang cikgu sebutkan, iaitu suria, angin, ombak supaya alam kita terus kekal terpelihara dan sumber tersebut tak akan habis. Seterusnya,
Pelajar juga perlu ingat langkah yang kita boleh buat adalah pendidikan alam sekitar yang perlu didedahkan dalam diri pelajar dan komuniti. Hal ini telah memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga alam supaya dapat mengurangkan kesan pemanasan global, kerana pemanasan global seluruh dunia merasainya. Seterusnya, langkah untuk mengurangkan kesan pemanasan global ialah dengan menguatkuasakan undang-undang. Contohnya di Malaysia terdapat Akta Pelombongan Petroleum 1996, Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2012 dan Akta Kualiti Alam Sekeliling. Sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, cikgu ingin memberi beberapa tips ataupun langkah untuk mengurangkan kesan pemanasan global kepada pelajar sekalian. Langkah yang pertama seperti tadi, kita perlu ingat kita perlu mengamalkan amalan 5R. Yang kedua, meminimumkan penggunaan penyaman udara iaitu pada suhu 24 darjah Celsius. Yang ketiga, menanam pokok di sekitar rumah. Yang keempat, menanggalkan plug dari soket apabila tidak digunakan. Contohnya, apabila pelajar mengecas telefon dan bateri penuh, hendaklah menutup suis dan mencabutnya dari soket. Dan yang terakhir sekali, kita perlulah menggunakan barangan jimat elektrik dan tenaga dan menggunakan pengangkutan awam. Okey. Di sini cikgu sediakan 3 soalan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Soalan yang pertama, nyatakan 3 kesan pemanasan global. Cuba awak ingat kembali, apakah kesan yang pertama? Okey. Jawapannya ialah 3 kesan pemanasan global iaitu peningkatan aras laut, yang kedua kemerosotan sumber makanan dan yang ketiga gangguan cuaca. Soalan yang kedua, apakah tindakan yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kesan pemanasan global? Jawapannya ialah tindakan yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kesan pemanasan global ialah amalan 5R, penggunaan pengangkutan awam, menanam pokok di sekitar rumah. Dan soalan yang terakhir, pendidikan alam sekitar telah membantu mengurangkan kesan pemanasan global. Huraikan. Ini adalah soalan aras tinggi. Jawapannya ialah pendidikan alam sekitar dapat membantu mengurangkan pemanasan global dengan memberi pendedahan di peringkat awal tentang punca, kesan dan langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan pemanasan global. Amalan mengurangkan kesan pemanasan global juga dapat dipraktikkan di peringkat awal iaitu dari sekolah rendah. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar sekalian dapat mengingati apa maksud pemanasan global dan terlibat sekali dalam menghindari ataupun mencegah daripada berlakunya pemanasan global. Sekian, terima kasih.